Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel kecil saya, channel Malaysia Respon. Oke saudara-saudara, seperti saudara baca di tajuk yang saya paparkan di thumbnail, apa akan jadi kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional ataupun secara spesifiknya PKR kehilangan tampuk kekuasaan di Selangor dan Negeri Sembilan. Oke. Kalau kita lihat saudara-saudara, susunan menteri-menteri besar dan ketua menteri yang ada di negara kita sekarang, ianya tidak lagi seperti 20 tahun yang lalu, apabila Barisan Nasional menguasai hampir keseluruhan negeri-negeri yang ada, termasuklah di Sarawak, walaupun pada masa itu berada di bawah BN3, bukan GPS ya, tapi BN juga. Dan di Sabah, di bawah USNO, Berjaya, PBS, dan macam-macam parti lainnya tetap bernaung di bawah Barisan Nasional. Pulau Pinang juga pernah berada di bawah pemerintahan Parti Gerakan, salah satu parti komponen BN. Cuma apabila tsunami politik sudah mulai bergegar di alaf baru di tahun 2000-an, maka senarionya sudah berubah. Kalau kita lihat sekarang, kalau saya tidak lupa lah ya, Perlis ditadbir oleh seorang menteri besar daripada Perikatan Nasional PAS. Kedah, Perikatan Nasional PAS. Pulau Pinang, PH, tidak ada BN. PH, Parti DAP, Parti Tindakan Demokratik. Kemudian saudara-saudara, Perak, PHBN, menteri besar daripada BN, UMNO. Kelantan, Perikatan Nasional PAS, menteri besar PAS. Kemudian Terengganu sama dengan Kelantan, Perikatan Nasional PAS. Pahang, PHBN, menteri besar UMNO. Selangor, PH sahaja, tidak ada BN lagi, dan menteri besar PKR. Kemudian Negeri Sembilan, PH, menteri besar PKR, tidak ada BN. Melaka, BN secara mutlak, tidak ada pula PH, menteri besar, ketua menteri daripada UMNO. Johor, menteri besar daripada UMNO, kerajaan adalah kerajaan mutlak, Barisan Nasional. Sabah, yang ini pelik sikit. Parti GRS, Parti Gerakan Rakyat Sabah, yang dahulunya merupakan Parti Bersatu, diubah oleh ketua menteri menjadi GRS, tidak tahu apa, PHK, GRSK, BNK, apakah tidak tahu, tapi kita anggap dia sebagian daripada kerajaan perpaduan. Manakala Sarawak, GPS, sebagian daripada kerajaan perpaduan, ketua menteri datang daripada Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PBB. Okey, jadi nampak hanya dua negeri yang ditadbir secara langsung oleh PH dan kedua-duanya daripada tiga negeri. Salah satunya daripada DAP dan dua adalah PKR. Manakala negeri-negeri yang mana PH adalah sebahagian daripada kerajaan gabungan dengan BN adalah Pahang dan Perak. Jadi saudara, yang tinggal untuk PKR sekarang dua, Negeri Sembilan dan Selangor. Pulau Pinang dijangka sekuat mana pun Perikatan Nasional, DAP akan mampu mempertahankan kerajaan mereka. Tetapi mau tunggang terbalik macam mana pun, jawatan Ketua Menteri tetap akan jadi milik DAP. Ini adalah persetujuan tidak langsung yang ada di negeri Pulau Pinang. Manakala di Selangor ada dua senario. Pertama, katalah PHBN menang, tetapi kerusi PKR kurang, kerusi UMNO banyak, berkemungkinan Datuk Megat Omardin boleh menjadi menteri besar daripada UMNO. So PKR tidak ada menteri besar. Demikian juga Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, senarionya pun hampir sama. Kalaulah PHBN menang, berkemungkinan calonnya adalah calon yang cukup kuat, yaitu Tok Mat. Kalau Tok Mat bertanding, dan saya dengar bertanding, ataupun fraksi daripada bekas menteri besar yang sangat-sangat masyhur di Negeri Sembilan, yaitu Tan Sri Isa Samad. Isteri dan anak beliau bertanding. Jadi kita tidak tahu senario ini dua. Kedua senarionya adalah PHBN kalah di Selangor dan Negeri Sembilan. Maka PHBN, terutama PKR, akan menjadi salah satu parti yang paling pelik, yaitu parti yang memerintah di peringkat pusat, Perdana Menteri dan sebahagian besar daripada senarai Menteri Kabinet adalah daripada PKR, tetapi tidak mempunyai sebarang negeri untuk ditadbir. Jadi yang pertama sekali inilah yang akan terjadi. PKR akan menjadi satu-satunya parti yang berkuasa di peringkat pusat, walaupun hanya sebagai gabungan, tetapi tidak mempunyai negeri untuk ditadbir. Okey? Ada bini, tiada anak. Itulah senarionya. Jadi kalau senario ini berlaku, saudara-saudara,
apakah pula kesan dominonya terhadap pemerintahan pusat? Oke. Apabila sebuah parti yang dominan di peringkat pusat tidak mempunyai kekuasaan di peringkat negeri, bermakna keyakinan yang baru timbul, yaitu PHBN gagal untuk mencapai undi yang mereka angan-angankan, yaitu menggabungkan undi PH dan BN. Tidak terjadi teori angka, yang terjadi teori sentimen, yaitu Perikatan Nasional berjaya membuai sentimen rakyat yang merasa tidak puas hati dengan kegagalan polisi serta beberapa kegagalan lainnya yang ada dalam kerajaan gabungan. Maka menjelang PRU yang ke-16 atau sebelum menjelang PRU yang ke-16, kebanyakan ahli-ahli parlimen yang bukan daripada Pakatan Harapan, sama ada daripada BN, sama ada daripada GPS, sama ada daripada fraksi-fraksi parti di Sabah, akan merasa lebih selamat lompat duluan berbanding dengan menunggu PRU yang ke-16. Kalau PRU yang ke-16 baru mau bergerak, maka pada ketika itu parti yang menang di PRN 6 negeri tadi sudah tidak mungkin lagi menerima MP-MP ini untuk menjadi sebahagian dari mereka. Jadi inilah skenario yang kedua, yaitu kemungkinan beberapa MP yang hilang kepercayaan bukan terhadap parti tapi terhadap diri sendiri, karena parti yang saya wakili sudah tidak kuat lagi. Maka mereka akan mencari jalan keluar untuk diri mereka untuk bergabung dengan parti yang dijangka menang pada PRU yang ke-16 nanti. Oke, jadi jika dua skenario ini terjadi, maka skenario ketiga pula terjadi, yaitu paham-paham sendirilah, berkemungkinan kerajaan perpaduan tidak lagi mempunyai talian hayat lalu berkubur seperti mana yang berlaku pada kerajaan yang dulu yang hanya bertahan selama 22 bulan. Jadi kita nampak saudara-saudara ya, 1, 2, 3. Mula-mula PKR akan kehilangan dua negeri yang menjadi cradle of power ya. Kemudian apabila hal ini terjadi, maka beberapa MP akan mungkin mencari kesesuaian atau jajaran baru dalam meneruskan survival politik mereka. Dan apabila skenario kedua berlaku, skenario ketiga pula berlaku. Oke, itulah dia. Dan satu lagi hal yang mungkin tidak boleh kita tolak ke tepi juga, yaitu kemungkinan Pulau Pinang pun tumbang. Kalau ini berlaku, maka skenario yang kedua tidak payah kita tunggu, tapi skenario yang ketiga terus berlaku, yaitu jajaran yang ada di peringkat persekutuan mungkin mengalami perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.